Okey, baik. Kembali bersama kami dan seperti yang Yana dan saya dah kongsikan bersama dengan anda, hari ini kami nak kongsikan bersama dengan anda khasiat timun. Bukan setakat nak berkongsi khasiat saja, tetapi antara resepi yang boleh anda cuba di rumah juga. Tapi sebelum itu, kita akan bersama dengan Puan Nurul Ain Baharudin selaku perunding pemakanan kita dari KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital. Selamat datang Puan Nurul Ain. Terima kasih. Panggil Puan Nurul atau Puan Ain? Puan Ain. Puan Ain. Okey, sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Okey, baik. Bila kita cakap mengenai timun sahaja, kita terus rasa macam refreshing lah. Timun kalau makan sejuk-sejuk, ambil macam tu mentah-mentah makan kan. Ataupun bila makan dengan rojak kita cicah dalam kuah tu memang sedap. Okey. Tapi kita nak tahu terlebih dahulu, apakah sebenarnya khasiat timun itu sendiri? Okey. So basically timun kita kata antara sayuran yang khasiat yang sama lebih kurang dengan sayuran lain. Cuma ni kita kata sayur timun ni dia memiliki beberapa jenis nutrien yang sangat penting yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Antaranya dia mengandungi serat, vitamin seperti vitamin A, B, C, K dan juga beberapa mineral yang kita kata yang sangat penting yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Tapi apa yang membuatkan timun ni berbeza sedikit berbanding dengan sayuran lain adalah kelebihan dia mengandungi jumlah air yang tinggi yang boleh membantu kita kata penghadaman yang lebih lancar dan juga membantu untuk mengekalkan hidrasi dalam tubuh kita. Dan ia juga sesuai dijadikan snack sebab jumlah kalorinya yang rendah yang juga boleh membantu untuk menurunkan berat badan. Okey, betul kan saya kalau saya salah, timun ni ada 0 gram fat ya, 0%, tiada lemak langsung lah kan. Sebab adalah begitu orang kata sesuai untuk sebagai makanan diet jugalah. Okey. Dan mungkin Puan Nurul Ain juga boleh kongsikan. Ramai berpendapat bahawa kalau kita makan katakanlah lobak merah kan, kalau kita makan banyak sangat, ada sesetengah orang tidak boleh ambilnya berlebihan sebab boleh menyebabkan diabetes dan sebagainya. Kalau timun ni, ada tak orang kata certain quantity yang disarankan sahaja? Okey. So seperti mana yang saya sebutkan tadi, it's very nutritious because kandungan seratnya so far kita kata jumlah timun ataupun sebab semua jenis sayuran basically dia kita perlu mengambil jumlah serat seharian mengikut food pyramid kita adalah sebanyak 25 hingga ke 30 gram satu hari. Okey, berbeza dengan seperti mana yang sebutkan tadi, carrot tidak boleh diambil terlalu banyak because of kehadiran karbohidrat itu sendiri yang boleh kita kata membawa kepada penyakit diabetik because of karbohidrat terlalu tinggi boleh meningkatkan paras gula dalam darah. Okey, baik. Jadi kalau nak keluar rumah, kalau lapar sangat, bawalah timun ke mana-mana juga anda pergi. Okey, baik. Banyak lagi yang ingin kami ketahui daripada Puan Nurul Ain. Tapi sebelum tu, Yana dan Chef Adam sudah bersedia dengan bermacam-macam timun seperti yang kami dah tunjukkan kepada anda di awal tadi. Jadi, jom Yana dan Chef, apa yang istimewanya di situ? Timun, macam-macam jenis timun. Terima kasih Sugi dan juga Puan Ain. Okey, Chef Adam dari Adam Pastry bersama dengan kita hari ini untuk berkongsi tentang beberapa demo masakan berasaskan timun pada hari ini. Tapi Chef, sebagai permulaannya kan Chef, kalau kita tengok timun ni memang sedap kalau dimakan begitu sahaja sebagai ulam-ulaman, dimakan mentah. Tetapi timun juga boleh dijadikan jus ataupun minuman detox. Boleh juga dijadikan dalam masakan. Antaranya apa lagi Chef? Antaranya kebanyakan kita orang boleh lagi buat Vietnamese roll. Boleh pelbagaikan as apa krepek, kita boleh goreng. Lepas tu apa banyak lagi jenis-jenis timun kat sini ni. Dan variasi timun ini pada hari ini yang mana yang akan kita buat demo masakan? Hari ini kita akan guna Japanese cucumber, timun Jepun, timun Jepun normal lah. Yang selalu kita boleh dapatkan dekat pasaran dengan timun batu. Ni yang paling normal. Okey, timun batu dan juga timun Jepun. Kalau Chef Adam nak tahu, timun Jepun ni sebenarnya favourite mak saya. Umi kalau menonton kat rumah tu mesti dia akan suruh saya beli sekejap lagi. Okey, baik. Kita akan bergerak ke stesen sebelah yang mana kita akan membuat demo masakan Vietnamese roll. Okey, Chef Adam. Untuk buat Vietnamese roll ni kan, memanglah masakan ini berasal dari Vietnam. Betul? Okey, dan apa antara bahan-bahan yang diperlukan, Chef? The main ingredient dia ni. Baik. Apa kertas, apa beras, rice paper. Rice paper. Yang ni akan membuatkan dia jadi Vietnamese roll lah. Kalau kita guna kulit popiah biasa tu, dah jadi popiah biasa kita lah. Okey, yang ni kita tak perlu goreng, tak perlu apa. Cuma kita perlu celup dalam air macam ni. Biar dia sekejap. Wah. So hari sekali ni, macam sekali tu je. Jangan rendam lama-lama. Nanti kalau dia lama sangat, dia jadi macam tisu. Dah lembut sangat. Jadi soggy pula, betul? Betul. Hari ni kita ada carrot, carrot parut. Baik. Ni Japanese cucumber, timun Jepun.
Dihiris panjang-panjang begitu ya? Ya betul. Kita hirisan dia ikut panjang mana kita nak. Okey, baik. Yang ni sengkuang. Hari ni kita buat udang lah. Tapi boleh yang punya favourite divariasikan. kan? Betul, chef tahu je kan. Tetapi boleh divariasikan dengan yang lain Boleh. juga kan? Chef, mungkin boleh kongsikan sikit apa sebenarnya khasiat timun Jepun ni? Timun Jepun ni dia kandungan air sangat tinggi, lebih pada 90%. Lepas tu dia sangat bagus untuk detox. Siapa-siapa yang nak diet pun bagus, dia akan turunkan kita punya kolesterol, kita punya blood pressure semua, dia akan stabilize semua. Okey, baik. Sambil-sambil tu chef, mungkin chef boleh tunjukkan kepada kita cara untuk membuat Vietnamese roll ni. Apa yang pasti, makanan yang berasaskan timun ni mestilah sihat-sihat belaka, betul tak chef? Betul. Oh, digulung dulu macam tu? Digulung, dia ada lapisan-lapisan dia. Okey, Kita baik. masukkan timun pula. Saya ada perasan juga ada orang masukkan macam bihun. Betul. Tapi hari Boleh ni juga? kita buatkan semua veggie. Okey. Siapa yang tak nak bihun ke, suhun ke, kuih tiaw ke, boleh buat macam ni. Dia tak semestinya ada suhun, dia tak semestinya ada apa pun. Sambil-sambil kita cakap, kita buat chef. Dan saya pasti Vietnamese roll ni adalah antara makanan kegemaran Sugita sebenarnya. Sebab seperti mana kita semua ketahui, Sugita adalah seorang vegetarian dan makanan yang ada semua sayur ni mesti favourite Sugi. Betul tak? Sebenarnya Yana, saya nak tanya chef. Okey, chef, kalau Vietnamese roll ni chef letak udang. Kalau tak silap saya kan. Okey, kalau saya vegetarian nak masukkan tofu ke, apa lagi yang boleh dipelbagaikan untuk vegetarian Tempe pun ni? boleh. Apa dia? Tempe. Tempe. Okey. Labu bakar boleh, roasted pumpkin. Baik. Okey, Sambil-sambil baik. tu, tadi tu chef masukkan daun apa tu? Daun pudina. Daun Kita pudina. boleh letak apa-apa ulam pun boleh. Okey, kemudian kita gulungkan dah dia. siap. Dah siap dah? Dah siap macam ni je, simple. Dan saiz dia mengikut kita punya... Ikut suka, nak panjang, okey. nak lebar macam mana. Dan Puan Ain, mungkin boleh kongsikan lagi sebenarnya kalau kita bercakap tentang timun ni kan, adakah khasiatnya akan berkurangan sekiranya ianya sudah dimasak berbanding jika dimakan mentah begitu sahaja? Okey, because of the texture yang kita kata timun tu sendiri dia rangup, crispy dan lembut. Okey, ia lebih digemari untuk dimakan secara mentah. Betul. Okey, tapi tak dinafikan juga ada sesetengah orang yang lebih gemar memasak menggunakan timun ini untuk menambah rasa kepada sesuatu makanan tersebut. Tetapi kita kata bila kata memasak, of course dia punya nutrien dia akan sedikit berkurangan. Okey, bergantung dengan cara masakan tersebut. Okey, dan kaedah pemasakan itu sendiri. Tapi kita kata kedua-dua cara sama ada dimakan mentah ataupun dimasak, masih lagi kita boleh mendapat manfaat kepada kesihatan badan kita dan ia lebih baik kepada mereka yang tidak makan sayur langsung. Okey, tapi Puan Ain, mungkin boleh juga kita kongsikan. Tadi kalau kita lihat di awal tadi chef dan juga Yana kongsikan timun batu dan juga timun Jepun. Ramai yang suka makan timun Jepun juga mungkin disebabkan teksturnya yang lebih rangup. Tapi dari segi khasiatnya, yang mana mempunyai kandungan air yang lebih? Okey, so kalau ikutkan dari segi khasiat in term of calorie content hampir lebih kurang sama. Kedua-duanya memiliki kalori yang rendah. Tapi bila comparekan dengan jumlah air, kita dapat lihat jumlah timun batu tadi memiliki air yang lebih, which is more than 90% compare dengan timun Jepun. Okey. Tapi ini soalan mungkin ramai di rumah juga nak tahulah ya Puan Ain. Ramai yang berpendapat kalau mak-mak kita ataupun nenek-nenek kita selalu cakap jangan makan timun waktu malam, sejuk untuk badan kita, ataupun wanita yang baru bersalin tidak digalakkan untuk makan timun. Secara amnya lah, kalau makan banyak sangat timun memudaratkan kesihatan bagi wanita. Adakah itu mitos ataupun fakta? Bagaimana ia berfungsi sebenarnya? Okey, isu makanan tersebut sejuk atau tidak itu adalah mitos semata-mata. Tiada kajian saintifik yang kita kata mengatakan timun ataupun anything makanan yang sejuk boleh menjejaskan kesihatan. In fact, sebenarnya anything yang kita makan sama ada sejuk ataupun panas, tidak mengira suhu, apabila masuk ke dalam sistem pencernaan badan kita, dia akan mengikut suhu badan kita, which is 37 degree Celsius. So tak ada isu masalah kesihatan dan sebagainya. Okey, walaupun malam hujan boleh makan timun, boleh, pagi panas pun boleh makan timun. Tak kira waktu. Okey, tak kira waktu, boleh saja anda nikmati timun anda. Baik, sebelum kita ke resepi seterusnya bersama dengan Chef Adam, ada sebuah VT istimewa berkaitan dengan topik kita pada hari ini yang ingin dikongsikan bersama dengan anda. Silakan, jom kita saksikan.
Timun merupakan sejenis sayuran keempat paling banyak ditanam di seluruh dunia. Terdapat beberapa jenis timun, antaranya timun mini, timun tua, timun Jepun dan banyak lagi. Sifat timun yang menyejukkan menjadikan ia antara sayuran yang digunakan secara meluas dalam masakan di negara kita. Selain masakan, timun juga turut digunakan dalam rawatan kecantikan. Menyedari akan pelbagai khasiat timun untuk kecantikan, Akmal Spa menawarkan rawatan badan dan wajah menggunakan timun. Timun ni kita boleh dapat dekat kedai kan, senang, dan penyediaan dia pun mudah. Kita cuma just kalau tak ada blender kat rumah pun kita boleh just lenyek-lenyek dia, sebab timun tu dia senang untuk hancur kan. Jadi kita blender ataupun kita lenyek dia tu, dan kita campurkan bahan asas yang lain. Contohnya kalau scrub di spa kami campurkan dengan beras pulut supaya timun tu dengan beras dia, bila dia adun sekali, dia boleh bawa hasil yang baik untuk buang kulit mati, dan dalam masa yang sama dia boleh melembapkan kulit. Timun mempunyai banyak khasiat kepada kesihatan dan kecantikan diri. Kaya dengan vitamin B, vitamin C dan dapat membantu membuang toksin di dalam badan. Ia juga turut membantu merawat kulit sensitif serta menggalakkan pertumbuhan rambut. Timun ni sebagaimana yang kita tahu, dia mempunyai kandungan air yang banyak dan juga vitamin C. Jadi sesuai sangat kalau kita ada masalah kulit yang kering, dan kita boleh mengembalikan kelembapan kepada kulit wajah kita ataupun badan kita lah. Dan timun ni juga dia boleh bantu untuk mengurangkan kantung mata, macam orang cakap eye bag. Penggunaan timun yang kerap sebagai masker wajah dapat melewatkan tanda penuaan dan merawat kulit muka yang sensitif. Ternyata, timun bukan sahaja enak untuk dimakan, malah banyak manfaatnya untuk kecantikan dalaman dan luaran. Saya kira ramai dalam kalangan kita pernah mencuba timun sebagai orang kata eye patch ataupun face patch dan sebagainya, dan masih lagi melakukannya. Tapi sebelum kita nak ke Chef Adam, nak tanya satu soalan kepada Puan Ain. Sebenarnya betul ke timun ni membantu apabila kita gunakannya sebagai eye patch ataupun untuk menyejukkan muka kita? Apa yang ada dalam timun tu yang membantu sebenarnya? Okay, yes. Sebab kalau kita tengok aktiviti di sebentar tadi, kita boleh lihat dia digunakan sebagai bahan kecantikan. Because of this, timun ni dia mengandungi kandungan air yang tinggi. So menjadikan sifat timun ini sendiri lembap dan sejuk. Okey, dan selain daripada itu, kandungan vitamin dan mineralnya yang kita kata berfungsi sebagai antioksida yang membantu untuk kita kata memberi sifat yang segar, okey, dan boleh mengurangkan bengkak. So dia boleh membantu untuk improve kita punya kelesuan mata dan boleh menyegarkan kulit kita. Jadi juga. ini sememangnya membantu ya. Betul. Okey, hari-hari malam-malam kita letak timun lah. Okey, baik. Yana tadi gigih menggulung Vietnamese roll-nya. Jadi ke tak tu, Yana? Okey, baik. Ini Vietnamese roll yang dah siap. Tada! Saya sempat gulung dua, tapi yang tak cantik tu saya letak yang bawah. Saya letak chef. Letak yang cantik tu dekat sebelah atas. Okey, simple sahaja. Dan chef, menariknya Vietnamese roll ni adalah dimakan bersama dengan dipping sauce-nya. Betul. Ni dipping sauce yang special kita orang buat sendiri, homemade. Selalunya dia akan serve dengan Thai chili sauce. Biasa dengan Thai chili sauce. Jadi boleh tak saya nak rasa sikit? Boleh makan. Okey, so kita ambil satu. Alright. Sambil-sambil tu kan chef, sebelah ni apa sebenarnya yang kita nak buat? Okey, next kita akan buat acar jelatah. Okey. Semuanya raw, tak payah nak celur, tak payah apa pun. Kita akan jerukkan dia dengan cuka. Okey. Kita letakkan cuka sikit dalam 2 sedu makan. Baik. Letakkan air sikit. Wah, macam tu je ya? Yang specialnya pasal acar jelatah ni, dia ada bunga kantan. So dia akan lagi wangi. Bunga kantan yang dihiris-hiris. Betul. Baik. Masukkan juga. Bunga kantan. Lagi? Hari ni kita guna timun Japanese cucumber. Okey. Tipun. Ini yang menarik nak tanya. Adakah menggunakan Japanese cucumber ni disebabkan oleh kandungan air yang lebih sedikit ataupun macam mana? Betul. Okey. Sebab kalau kita guna timun batu, dia akan berair. Lagipun yang ni dia tak ada biji. Jadi lagi sedaplah makan macam tu je. Betul, dia lambat basi. Baik. Tapi timun ni memang dipotong begini. Betul. Kita nak potong macam mana pun boleh, ikut selera kita. Dan pastinya dia akan jadi lebih crunchy. Bila kita makan acar ni dia jadi macam
krup krap. Betul. Okey, Kita sambil-sambil mix dulu. chef tu tengah mix tu, saya rasa Vietnamese Makan. roll ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sugi, jangan terliur ya Sugi. Hati je dari sini. Okey, Chef. Disebabkan tadi saya nampak Chef masukkan cuka, adakah acar ni boleh disimpan lama ataupun macam mana tu, Chef? Ya, boleh disimpan lama. Dalam sebulan dalam peti sejuk. Letak dalam Tupperware. Aha. Kita tutup cantik-cantik. Dia akan tahan lama. Jadi crunchiness tu masih lagi kekal walaupun Ya, betul. simpan laman? Oh, okey. Macam mana tu, Yana? Kalau awak dengar saya gigit ni, dia krup. Crunchy ya. Sebab Awak macam sangat-sangat speechless crunchy. dah. Jadi untuk jelatah ni Chef, campur begitu sahaja je? Dicampur je. Macam salad orang Melayu. So kalau nak pedas, kita boleh tambah cili padi. Tapi hari ni saya guna cili merah biasa je. Okey. Ni kalau producer kami, Hazrina, kalau dia ada, dia memang suka letak cili padi. Kalau tak pedas tak sah, kata Hazrina Kasim tu. Ni bawang. Kalau tak nak pun boleh. Tapi kalau ada bawang, dia ada lagi flavor tu lagi. Okey. Ini memang sangat-sangat sedap. Saya akan habiskan sekejap sahaja lagi bersama dengan dua lagi ni. Bersama dengan Sugi juga. Okey, tapi Chef, ini antara variasi yang boleh dicampur menjadi jelatah ni. Betul. Dan pastinya kena ada elemen nenas juga. Dia tak semestinya nanas. Okey. Kalau kita nak carrot saja pun boleh. Okey. Tapi kalau nak jelatah ni, kalau kita letak nanas kita letak last. Sebab dia berair. Kalau kita campur-campur, dia akan hancur. Okey, baik. Dan Chef, selain dia makan mentah sahaja begitu kan, untuk dimasak tu dia akan variasinya banyak juga kan? Banyak juga. Kita ada contoh kat sana. Ini Kita nak akan buat kek boleh, kita nak buat roti pun boleh. Ini yang menarik dari Adam Pastry bersama dengan Chef Adam ni. Kalau di hujung sana kita dapat lihat ada beberapa jenis variasi kek yang dijadikan, yang menggunakan timun. Ya, betul. Itu banana ataupun pisang dan timun. Betul. Menarik betul ya. Dan ada juga pelbagai jenis variasi masakan yang lain juga di situ. Tapi sekejap lagi kita akan ke sana sebab saya nak rasa semua masakan tu. Okey, baik. Yang ni Chef dah nak siap dah ke? Dah siap dah. Dah siap dah. Kalau nak lagi senang resepi dia, letak cili sos dengan cuka saja. Dah siap. Okey, baiklah. Saya nak cuba tetapi tidak ada sudu kecil. Tapi tak apa, sekejap lagi saya akan rasa dengan Sugita. Sekejap lagi ya, Sugita ya. Sabar, saya nampak tu. Sebab kita sorok dulu sudu. Habis kan? Betul lah tu. Sikitlah untuk saya. Ya, Chef. Okey, baik. Puan Ain. Tapi memang buat sedap jeruk sebenarnya. Tadi kita Kepada lihat anda mereka buat yang jeruk nak mencari ataupun sesuatu acar kan. Sememangnya nampak sedap. Okey. Tapi bila makan berlebihan pun, apa-apa yang orang kata dijerukkan tidak bagus untuk kesihatan. Mungkin boleh kongsikan bila kita nak buat jeruk menggunakan timun, apa yang perlu kita titik beratkan? Okey. So apa-apa yang kita makan, kita perlulah mengambil secara seimbang dan bersederhana sebenarnya. Okey. So bila kata bersederhana, tidak boleh makan secara berlebihan lah. Dan kita menitik beratkan bahan-bahan yang digunakan. Pastikan bahan yang kita campurkan ke dalam masakan tersebut perlulah kurang kadar lemaknya, kurang kadar gulanya dan juga garam. So dan apa-apa yang kita makan perlulah dalam kadar yang bersederhana. Okey, jadi kalau nak makan jeruk boleh, nak makan acar boleh, nak masukkan cuka boleh, tapi seperti yang Puan Ain katakan secara bersederhana. Okey, baik. Bila cakap mengenai timun, biasanya orang akan makan mentah betul. Dan tadi Yana pun dah tanya kalau kita masaknya adakah nutrisinya berkurangan. Tapi mungkin ramai juga nak tahu kalau kita nak beri orang tua makan kan, sebab kadang-kadang orang tua mungkin kesihatan mereka tidak sama setiap orang kan. Jadi timun ni adakah memudaratkan mereka ataupun boleh saja diberikan kepada orang tua? Okey. So sebenarnya bila kita sebut pasal timun ataupun semua jenis sayuran, dia sesuai diambil untuk semua golongan. Tapi kita perlu menitik beratkan mungkin in term of bila sebut pasal orang tua ni mungkin ada kesukaran untuk mereka mengunyah, mungkin disebabkan kehilangan gigi dan sebagainya. So kalau kata berlaku sedemikian, mungkin kita perlu memasaknya supaya tekstur timun tu sendiri atau sayuran tu sendiri menjadi lebih lembut dan mudah untuk dikunyah dan dihadam untuk mereka. Jadi maksudnya kandungan air tu kalau tidak dikatakan apa-apa oleh doktor dan boleh
saja orang tua Boleh, makan. tak ada masalah. Bagaimana pula dengan ibu mengandung? Berbalik pada ibu mengandung dan juga kanak-kanak. Bagaimana boleh mereka menikmati timun ni tanpa orang kata memudaratkan kesihatan mereka? Sebab ada orang kata timun ni kalau wanita mengandung makan boleh mengganggu sistem peranakan mereka ataupun rahim mereka. Kalau kanak-kanak pula, adakah kuantiti yang diberikan itu perlu dijaga atau bagaimana? Alright, so kalau kita fokus kepada ibu mengandung, sebenarnya tak ada masalah kesihatan yang boleh dikaitkan dengan pengambilan timun. Macam seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah mitos yang mengatakan timun ni sejuk, boleh menjejaskan kesihatan rahim. Tetapi apa yang perlu kita ingatkan, kita boleh menjejaskan kesihatan sekiranya kajian terbukti apabila seseorang itu mempunyai masalah berat badan yang berlebihan ataupun obesiti, ataupun kepada mereka yang kita kata mengamalkan cara hidup yang tidak sihat dengan makan yang tidak seimbang. Ini yang kita kata antara faktor yang meninggikan risiko untuk mendapat penyakit. Seperti kita kata salah satu antara yang common kepada wanita adalah kanser rahim. Kalau kadang-kadang pula kuantitinya boleh saja dimakan. Tak ada masalah. Plus because of the texture yang kita kata rangup tu, sebenarnya ini adalah salah satu kita kata hidangan snack yang sihat daripada compare kita bagi diorang makanan ringan yang tidak sihat kan. Baik. Kita dah pun katakan timun boleh dimakan, boleh dimasak secara mentah, boleh dimasak, boleh dibuat jus juga. Dan kalau saya buat jus timun, saya suka masukkan daun pudina. Kalau Chef Adam pula, macam mana Chef buat jus detox ni menggunakan timun? Silakan Chef. Okey, bahan-bahannya simple je. Timun, ada seleri Okey. dengan daun pudina. Okey, samalah Sugi dengan awak daun pudina. Yang paling basic punya. Simple and easy. Tetapi ini adalah air detox, betul? Okey, macam mana caranya Chef? Okey, kita masukkan timun. Timun ni pun, ini timun Jepun ke timun? Timun Jepun juga. Timun Jepun juga. Okey. Sebab timun Jepun ni dia ada satu flavor wangi and manis. Baik, ini kita masukkan timun Jepun, timun lain pun boleh jugalah kan Betul, sebenarnya. Dan seleri tadi. Dan Chef, sambil-sambil Chef tunjukkan cara ni kan, mungkin Chef boleh kongsikan juga apa laman social Instagram ke Twitter ke kalau ada? Kita orang aktif dekat Instagram. IG kita orang Adam_pastry, ADAM_PASTRY. Wow, kita kemudian dia blend ya? Ya, betul. Oh, menarik sebenarnya sebab yalah macam hari tu kita kongsikan bersama dengan anda tentang khasiat pegaga. Hari ini khasiat timun pula. Apa yang pasti setiap sayuran-sayuran ni semua ia mengandungi khasiat yang cukup tinggi dimakan ataupun diminum sebagai jus. Dan kalau nak lagi sedap tu Chef, mesti Chef masukkan lebih banyak pudina, betul? Ya, betul. Pudina ni dia akan jadi macam breath freshener lah. Atau pewangi mulut. Boleh. Sambil-sambil Chef buat jus tu, sebenarnya nak tanya. Tadi Puan Ain ada berkata yang timun ni boleh dijadikan snack untuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak kita nak bagi dia makan lebih banyak lagi sayur, dipping yang macam mana boleh kita sediakan untuk mereka? Mungkin Yana boleh nak cuba jus tu sambil Chef terangkan. Boleh. Saya tunggu je Chef nak tuangkan dekat saya. Oh, masukkan garam sedikit Chef? Garam untuk electrolyte. Okey. Lagipun kalau kita tak letak garam, dia akan jadi brown. Dia dah oxidize. Okey. Wah, menarik ya tips tu tadi. Dan ini ada air lemon juice. Okey, lemon juice untuk lagi sedapkan lagi rasa jus ni. Okey, baik. Puan Ain, tadi kita dah minum jus. Ni nak tanya juga mengenai jus detox yang mereka selalu minum. Mungkin jus detox ataupun air timun dengan daun pudina kan, memang refreshing. Tapi adakah khasiatnya masih lagi sama bila kita gunakan timun sebagai medium untuk kita buat jus? Okey. Mungkin ada sesetengah orang yang mungkin tidak gemar yang memakan sayur, tapi mungkin dalam bentuk jus mereka menjadikan seseorang itu daripada tak makan sayur kepada makan sayur. Okey, so masih lagi mendapat khasiat yang sama. Okey, tetapi kita kata tiada kajian saintifik yang mengatakan yang membuktikan timun ni membantu untuk kita kata membersihkan ataupun detox pembuangan daripada tubuh badan kita sendiri. Tapi tak ada masalah untuk mengambil, itu lebih baik berbanding dengan pada mereka yang suka minuman mungkin bikarbonat yang kandungan gulanya lebih tinggi. So ia boleh jadi salah satu kepada medium ataupun minuman supaya tidak cenderung kepada pengambilan
gula yang berlebihan. Apa pun memang kalau kita masukkan timun dalam air ataupun kita minum jus timun memang menyegarkan. Dan seperti Puan Ain katakanlah, kita boleh elakkan minuman berkarbonat ataupun bergula. Okey, baik. Banyak yang dikongsikan oleh Puan Ain. Jadi secara amnya timun ini boleh dikatakan sememangnya berkhasiat dan tiada side effect ke ataupun apa-apa. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Ain. Okey, kita nak bersama dengan Chef Adam dan Yana yang sedang menikmati jusnya. Chef, tadi saya tanya mengenai dipping. Saya kira dekat depan tu ada timun bersama dengan toppingnya. Mungkin Chef boleh kongsikan sedikit. Okey, ini antaranya produk daripada timun lah. Ini yang tadi kek, pisang dan timun. Betul. Tak pernah lagi saya dengar, Chef. Menarik ni. Okey, kemudian? Yang ini tumis timun dengan udang kering. Okey. Yang selalu yang kita mak-mak kita masak kat kampung Ini lah. guna timun batu? Timun batu. Okey, baik. Timun batu ni kita buang biji dulu, baru nanti dia tak berair. Oh. Yang ni Chinese style punya ayam pencen dengan timun tua. Timun tua yang ni lah. Aha. Timun tua. Dan yang ini? Yang ni gulai telur itik dengan timun. Wah. Ini pun kita guna timun batu yang ni. Aha, baik. Dan ini yang seperti demo ditunjukkan oleh chef tadi, ada jelatah timun, ada Vietnamese roll dan juga air detox timun. Memang sedap tiga-tiga, saya dah rasa dah. Terima kasih banyak-banyak chef di atas perkongsian pada hari ini. Dan sekali lagi mungkin chef nak kongsikan laman sesawang chef, silakan. Okey, boleh follow kita orang dekat Adam_pastry, ADAM_PASTRY. Adam Pastry, kita orang ada buat wedding cake segala benda lah. Follow kita orang. Dan ada tak sedikit pesanan ke nasihat kepada mereka di luar sana untuk mula memasukkan timun di dalam menu seharian mereka? Okey, sesiapa yang suka snack ni, PKPB ni tak habis lagi, kita boleh buat macam ni. Ni menarik ni. Selalu kita letak roti kan. Jadi kita letak timun dengan egg mayo. Boleh jadi snack ni lah. Dan makan begitu sahaja. Sebelum saya makan ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada Chef Adam dari Adam Pastries di atas perkongsian pada hari ini. Diharapkan dapat memberi ilham dan inspirasi kepada anda di luar sana dan juga input yang berguna berkenaan dengan khasiat timun. Maklumlah, mungkin ibu bapa di luar sana dah boleh galakkan anak-anak mereka untuk mula memakan timun. Baik, kami akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Saya makan dulu timun ini.